dalam hadis yang ke-17 daripada 40 hadis peristiwa akhir zaman, riwayat daripada Ibnu Majah, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yabqa minhum ahadun illa akala riba, faman lam ya'kul asabahu min ghubari. Rawahu Ibnu Majah. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan tiba satu zaman tidak ada seorang pun kecuali ia terlibat dalam memakan harta riba. Kalau ia tidak memakannya secara langsung, iaitu riba, ia akan terkena juga debu-debunya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini dimasukkan salah satu daripada hadis-hadis peristiwa akhir zaman. Artinya ia termasuk daripada tanda-tanda kiamat kecil yang sebelum datangnya tanda-tanda kiamat yang besar. Maka salah satu daripada peristiwa akhir zaman yang merupakan tanda kiamat kecil, iaitu harta riba ini ada di mana-mana sahaja sekalipun. Maka ini peringatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat, memberikan peringatan yang sangat jelas, yang mana perkara ini telah pun terjadi di hadapan mata kita pada hari ini. Dengan kalau kita lihat banyak bank-bank yang melaksanakan sistem riba di seluruh pelosok dunia ni, tuan-tuan, tidak terkecuali di tanah air kita. Kerana itulah yang telah disabdakan oleh Rasulullah, salah satu perkara peristiwa akhir zaman, riba ni ada di mana-mana, di seluruh pelosok dunia. Maka sebab ini menunjukkan perkara yang apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, pasti ia akan berlaku, dan dia termasuk daripada tanda-tanda kiamat kecil. Dan tanda ini telah jelas berlaku dan sedang berlaku dan terus akan berlaku, iaitu di mana-mana harta riba tu ada di mana-mana sekalipun. Maka ini yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, akan tiba satu zaman. Zaman di sini muradnya kata ulama iaitu merujuk kepada akhir zaman, penghujung zaman. Apatah lagi zaman kita hari ini disebutkan juga sebagai kita berada di akhir zaman. Kita berada di zaman kerosakan, zaman fitnah, zaman kerosakan. Zaman kerosakan ni kalau dilihat, antaranya kata ulama tandanya, orang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, melanggar hukum syarak,
menanggal kewajipan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sewenang-wenangnya dan berleluasa hatta terang-terangan, dan tiada segan silu pun apabila melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda lagi kita berada di akhir zaman, orang yang melanggar perintah Allah, yang melakukan maksiat, buat dosa, tidak rasa segan dan malu. Bahkan orang yang melakukan amal ibadah ketaatan kepada Allah, dia rasa segan dan malu. Bila ini berlaku, itulah kita berada di zaman fitnah, di zaman kerosakan, di zaman orang dah tak hirau lagi tentang agama Islam. Orang dah tak kisah lagi tentang pengamalan agama, mengikut sunnah Rasulullah jauh sekali. Dan ini menunjukkan bahawa kita berada di akhir zaman, dan banyak tanda-tanda kiamat kecil melalui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun banyak berlaku. Dan ini menunjukkan hampirnya dengan kiamat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, perkara ini tak lain dan tak bukan adalah untuk bagi peringatan kepada kita, bagi inzar supaya kita beringat. Dunia ni bukan selama-lamanya. Dunia ni ada masa waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita akan meninggalkan dunia. Maka sebab itu peringatan ini supaya Rasulullah SAW nak supaya kita ni selaku umatnya sentiasa terus istiqamah, jangan lalai, jangan leka dalam melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah yang merupakan sebagai bekalan untuk kita menghadapi hari akhirat. Maka salah satu daripada halangan seseorang itu untuk terus istiqamah melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya ujiannya adalah harta. Sebab itu Imam Ghazali rahimahullahu taala menyatakan, di antara halangan-halangan seseorang itu dapat sempurnanya ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, selain halangannya dunia, selain halangannya syaitan, selain halangannya nafsu, dan juga harta termasuk salah satu daripada halangan-halangan yang menjadikan seseorang itu tidak usul, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi harta yang dia dapat itu, ataupun harta yang diperoleh itu adalah harta riba. Kerana riba hari ini seperti mana yang disebutkan oleh Rasulullah, itu berada di mana-mana. Kadang-kadang kita tertipu dengan nama-nama yang telah ditetapkan ataupun ditentukan, yang lain namanya nama riba, tapi hakikatnya adalah riba. Maka sebab itulah kita berada di akhir zaman, itu zaman fitnah, sehingga kan harta riba itu ada di mana-mana. Maka sebab itu kata Rasulullah, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, akan tiba satu zaman ni, akhir zaman nanti, kamu akan lihat la yabqa minhum ahad, tidak ada seorang pun kecuali ia illa akalar riba. Tiada seorang pun, kata Rasulullah, kecuali ia terlibat dalam memakan harta riba. Ini dahsyatnya tuan-tuan. Sampai satu ketika nanti, satu masa kita akan lihat, kata Rasulullah, tak ada satu orang pun nanti yang terkecuali, melainkan semuanya terlibat daripada harta riba. Na'udzubillah. Ini yang kita khawatirkan tuan-tuan. Perlu ada rasa khauf, ada takut dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak termasuk daripada golongan yang disebutkan oleh Rasulullah, ataupun kita tidak sampai kepada waktu yang telah disebutkan oleh Rasulullah ini, iaitu satu orang pun nanti, semuanya, tidak ada satu orang pun melainkan semuanya terlibat daripada harta riba.
Sama ada kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terlibat daripada makan harta riba ni, dahsyatnya pada ketika itu tak terkecuali semua tuan-tuan. Sama ada dia termasuk orang yang memakannya secara langsung, secara direct ataupun secara terus. Dia mengamalkan riba, dia makan harta riba, itu secara direct, maka dia termasuk juga daripada golongan tersebut. Ataupun secara tidak langsung, iaitu dia tidak makan harta riba secara langsung, tetapi dia terkena juga dengan debu-debunya. Orang yang menguruskannya, orang yang melaksanakannya, orang yang mana bersetuju dengannya, orang yang dikira sebagai yang termasuk daripada bahagian-bahagian saham yang ada pada harta riba tersebut, walaupun dia tidak makan secara langsung, tetapi dia pasti terkena juga dengan debu-debunya, kesan-kesan ataupun debu-debu daripada harta riba tersebut. Maka orang walaupun dia tidak makan secara langsung harta riba, tapi dia terkena debu-debunya, maka dia termasuk juga dia makan harta riba. Cuma tinggal lagi dia tidak secara langsung. Maka ini tuan-tuan nak menyatakan bahawa akhir zaman betapa sukar dan susahnya sebenarnya kita nak jaga agama. Betapa susah dan sukarnya kita nak jaga iman. Betapa sukar dan susahnya kita nak menjaga amal. Lantaran tuan-tuan, perkara maksiat, perkara dosa bertebaran berada di mana-mana saja sekalipun. Maka justru itu banyaklah doa tuan-tuan pada Allah Subhanahu wa taala, supaya apa yang Allah Taala beri kita hidayah dan taufik ni dapat mengenal yang mana satu hak, yang mana satu batil, yang mana satu baik, yang mana satu buruk, yang mana satu halal, yang mana satu haram. Ini hidayah dan taufik daripada Allah, dan ilmu kurniaan yang Allah Ta'ala beri kita, supaya kita dapat tafrik dan juga membezakan serta menjauhkan yang mana satu hak dan yang mana satu batil, yang mana satu halal, yang mana satu haram. Kerana akhir zaman nanti, kata Rasulullah, orang dah tak peduli dah tuan-tuan daripada mana dia memperoleh harta dia, sama ada daripada sumber halal ataupun sumber haram. Maka bila mana kita berdoa pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan dengan taufik dan hidayah ini, yang kita dapat jauhkan daripada perkara yang tidak baik, yang batil, yang buruk, yang salah, yang haram. Maka terus menerus hidayah Allah Ta'ala beri taufik, dipimpin oleh Allah, supaya jangan dipalingkan ataupun dicabut semula hidayah yang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa ini jangan lupa tuan-tuan, sering dibaca setiap kali solat fardu 5 waktu. Pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hidayah, petunjuk, pimpinan taufik ini sentiasa ada pada diri kita, diberikan oleh Allah Ta'ala. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah, jangan kamu palingkan hati kami daripada hati menghadap kepada Allah, kepada agama, kepada Islam, kepada ketaatan. Jangan duk paling balik kepada dunia, kepada harta, kepada nafsu, kepada syaitan dan sebagainya. La tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana, setelah mana engkau berikan hidayah, petunjuk kepada kami. Maka hidayah, petunjuk ini sangat penting untuk kelestarian, untuk kita dapat terus menerus istiqamah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan insya-Allah mudah-mudahan bila mana kita jauhkan segala larangan Allah dan kita buat sedaya mungkin melaksanakan segala perintah Allah Ta'ala dan ajaran Rasulullah, mudah-mudahan dia menjadi hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab hati ni milik Allah, hati ni dipegang oleh Allah. Maka rujuklah balik kepada yang sentiasa yang boleh kita minta, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu doa selalu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Sungguhnya itu kurniaan daripada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi selagi mana kita dapat taufik dan hidayah, insya-Allah tuan-tuan, perkara-perkara mungkar, perkara-perkara maksiat, perkara-perkara daripada yang diharamkan, iaitu makan harta riba dan sebagainya, insya-Allah dapat dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Dan lagi dianjurkan untuk kita doa juga di akhir zaman ini, ya mukallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya mukallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku atas agama Engkau ya Allah. Sehingga kan ulama menganjurkan inilah doa yang sepatutnya tidak ditinggalkan umat akhir zaman tak kala mana selesai membaca tahiyat akhir sebelum bagi salam, supaya betul-betul hati kita hanya berhadap kepada agama Islam, hadap kepada Allah Subhanahu wa taala, tiada yang lain. Ya mukallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, supaya betul-betul sabit, tetap hati kita atas agama Engkau, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang halal-halal, yang haram-haram. Apatah lagi jangan hati kita berpaling kepada nak mendapat keuntungan, maka kita memakan harta riba. Kerana riba akhir zaman ni ada di mana-mana sekalipun, kerana dia termasuk daripada peristiwa akhir zaman. Maka tiada jalan keselamatan tuan-tuan kita berada di akhir zaman ini, melainkan inilah, kita kuatkan iman kita, perkukuhkan amal saleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam masa yang sama tuan-tuan, timba ilmu, mengaji, belajar, supaya dengan ilmu itu memberikan kita panduan. Kerana dalam kita nak beramal segala perintah Allah Subhanahu wa taala, ilmu tu penting. Al-ilmu imamul amal. Ilmu tu imam, ketua dalam kita nak beramal. Maka justru itu juga kita jangan lupa mohon kepada doa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar perkara-perkara yang termasuk daripada peristiwa akhir zaman ini, yang mana kalau kita tidak bersedia tuan-tuan dengan benteng yang cukup kukuh, maka pasti kita akan rebah, pasti kita akan goyang. Apatah lagi tuan-tuan terpengaruh dengan dunia, syaitan, nafsu maupun harta. Sebab itu ini salah satu daripada peringatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita ambil perhatian, agar kita ambil pengajaran, dan kita sentiasa berhati-hati. Dan kerana kita berada di akhir zaman, jangan kita termasuk daripada perkara-perkara yang telah diberikan peringatan oleh baginda Rasulullah. Maka Nabi nak supaya kita ni adalah umatnya yang kesemuanya harapan Rasulullah adalah masuk syurga, adalah ahli syurga. Itu pengharapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu ummati yadkhulul jannah, kata Rasulullah, semua umatku masuk syurga. Tiada seorang pun tuan-tuan dalam lubuk hati Rasulullah daripada umatnya, walaupun satu orang masuk neraka, tiada pun berkehendak daripada Rasulullah. Kuatnya tuan-tuan kecintaan, ingatan Rasulullah kepada umatnya, dia tak mahu seorang pun tuan-tuan masuk neraka. Walaupun di hari akhirat nanti hanya dua tempat saja, sama ada syurga maupun neraka. Tetapi tetap pengharapan besar Rasulullah SAW agar seluruh umatnya masuk syurga. Kullu ummati yadkhulul jannah, semua umat aku masuk syurga, illa aba, kecuali kata Rasulullah, siapa umatku yang tak masuk syurga, kecuali mereka yang enggan, mereka yang tak mahu masuk syurga. Sahabat bila dengar apa yang disebutkan oleh Rasulullah, bahawa ada di kalangan umatnya Rasulullah yang enggan tak mahu masuk syurga, itu suatu perkara yang pelik, suatu perkara yang aneh. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, man ya'bah, wahai Rasulullah, siapa tu mereka di kalangan umat engkau yang enggan, yang tak mau masuk syurga?
Kerana kalau tanya setiap orang tuan-tuan, pasti semua nak masuk syurga. Semua nak masuk syurga. Tapi kata Rasulullah, ada di kalangan umat aku yang enggan, yang tak mau masuk syurga. Maka itu aneh, kata para sahabat, pelik. Maka Rasulullah, para sahabat nak tanya siapa golongan tersebut. Takut-takut kami golongan yang enggan masuk syurga. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhalal jannah wa man asa'ani faqad aba. Siapa yang taat kepada aku, itulah golongan umat aku yang masuk syurga. Dan siapa yang engkar kepada aku, kata Rasulullah, tidak taat kepada aku, maka itulah golongan yang enggan masuk syurga. Maka di sini isyarat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang melaksanakan ketaatan kepada Allah, melaksanakan ketaatan mengikut ajaran Rasulullah, hidup di atas dunia, dia beragama, dia mengamalkan perintah Allah, dia jauhkan daripada riba, daripada perkara yang haram, perkara yang mungkar, maksiat, dosa, dan dia usaha untuk menjalani kehidupannya seperti mana kehidupannya Rasulullah. Maka inilah tuan-tuan adalah golongan yang dimasukkan akhirat nanti di dalam syurga. Tetapi sebaliknya kata Rasulullah, ada di kalangan umat aku yang enggan masuk syurga, yang tak mau masuk syurga. Bukan tak mau masuk syurga, enggan tak mau syurga macam mana? Iaitu dia hidup atas dunia, tak kala mana dulu dia hidup atas dunia, dia langgar perintah Allah, dia minum arak, dia makan harta riba, dia tidak solat fardu 5 waktu, dia tidak puasa dalam bulan Ramadan, dia langgar segala perintah Allah Subhanahu wa taala, melakukan maksiat. Apa ajaran Rasulullah sedikit pun dia tidak amalkan, sehingga dia mati dia tak dan nak taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tak ada bahagian dah umat aku ini, kata Rasulullah, untuk masuk syurga. Artinya golongan yang enggan, iaitu orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga ajaran Rasulullah tak kala mana hidup atas dunia. Mereka itulah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang enggan, yang tidak dimasukkan ke dalam syurga, wali'azubillah. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Jadi mudah-mudahan pada hadis ini sebagai satu peringatan kepada kita, yang mana bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tuan-tuan, dan kebenaran sabdaan Rasulullah ini dapat kita lihat di kala zaman waktu ini tuan-tuan, di hadapan mata kita, benar-benar telah berlaku. Maka bila berada zaman ini tuan-tuan, dan kita tengok banyak satu persatu peristiwa akhir zaman ini telah berlaku di hadapan mata kita, minta doalah pada Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala selamatkan kita daripada fitnah akhir zaman. Allah Taala selamatkan kita daripada kerosakan-kerosakan yang boleh menyebabkan akidah kita tergadai, iman kita hilang, agama kita habis. Maka sebab itu tak lain dan tak bukan, kita perkukuhkan iman kita, banyakkan amal salih ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kesempatan di madrasah Ramadan ini, peluang dan ruang tuan-tuan untuk kita banyakkan sungguh-sungguh amal salih ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat mudah hari ini kita nak buat amal salih, nak tambahkan banyak solat sunat pun mudah, nak banyakkan zikir mudah, nak banyakkan selawat mudah, sangat mudah. Kerana ini keistimewaan Ramadan. Maka jika kita tak ambil peluang pada bulan yang mulia ini tuan-tuan untuk tingkatkan amal ibadah, tiada lagi pada bulan yang lain lebih mulia, yang lebih diberikan peluang dan ruang selain daripada bulan Ramadan ini. Jadi sebab itu tuan-tuan, kuatkan momentum kita, istiqamah, kuatkan himmah kita, semangat kita untuk terus kita berjuang di madrasah Ramadan ini, untuk kita banyakkan amal salih insya-Allah. Secara perkara-perkara yang maksiat, perkara yang mungkar, perkara yang dosa itu kita dapat sedikit demi sedikit jauhkan dalam kehidupan kita, sehingga benar-benar kita menjadi hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi asbab kita mati husnul khatimah, akhirat kita semua dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita dapat amal dan sampaikan serta ambil pengajaran. Mudah-mudahan juga kita dapat manfaat, dan insya-Allah
Panjang umur, kita jumpa nanti pada pertemuan yang akan datang. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.